Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan kajian kes yang bertajuk Keperluan Kelas Al-Quran dan Fardu Ain atau Pendidikan Sekolah Rendah Agama bagi Komuniti Seksyen 2 Bangi. Pengenalan untuk kajian ini adalah Al-Quran didefinisikan sebagai kalamullah yang mengandungi mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril dalam bahasa Arab serta ditulis dalam mazhab dan diturunkan secara mutawatir dan menjadi ibadat dengan membaca setiap hurufnya. Al-Quran perlu dipelajari dengan cara berguru supaya tidak berlaku kesalahan dan membacanya dengan cara serta tajwid yang betul. Mempelajari Al-Quran adalah satu kewajipan bagi semua umat Islam agar tidak sesat dalam menjalani kehidupan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, fardu pula merujuk kepada wajib dan ain merujuk kepada individu. Oleh itu, ilmu fardu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh semua umat Islam seperti solat, haji dan zakat dan mendapat dosa jika tidak mempelajari dan melaksanakannya. Kelas Al-Quran dan Fardu Ain iaitu KAFA adalah suatu program berkonsepkan pengukuhan asas pendidikan Islam bagi kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun. Program ini memberi penekanan kepada kemahiran membaca Al-Quran serta asas-asas Fardu Ain bagi membentuk kemenjadian murid yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Seterusnya, apakah objektif kajian terhadap keperluan kelas Al-Quran dan Fardu Ain atau pendidikan sekolah rendah agama bagi komuniti Seksyen 2 di Bangi? Yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap keperluan pendidikan agama bagi komuniti Seksyen 2 di Bangi tentang Al-Quran dan Fardu Ain KAFA. Selain itu, untuk menganalisis keupayaan komuniti Seksyen 2 di Bangi untuk mengakses kelas Al-Quran dan Fardu Ain KAFA di tempat-tempat yang mudah untuk dijangkau. Yang terakhir adalah untuk menilai kesan jangka panjang tahap penglibatan komuniti Seksyen 2 di Bangi dalam program keagamaan seperti kelas Al-Quran dan juga Fardu Ain KAFA. Selain itu, dalam skop kebolehan pelaksanaan kelas Al-Quran dan Fardu Ain, di mana permasalahan kajian ini berpunca daripada pengalaman guru terhadap pengajaran murid yang masih berada di aras kurang memuaskan, seperti tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam mengajar selari dengan kuantiti dan kualiti bahan pengajaran yang digunakan di KAFA kurang memuaskan. Hal ini menyebabkan murid cepat bosan dan tidak berminat untuk belajar, di mana yang akan membawa ke masalah disiplin. Apabila wujud tingkah laku bermasalah atau masalah disiplin yang berlaku dalam bilik belajar, maka proses pembelajaran juga turut akan terjejas. Selain itu, terdapat masalah dalam kepuasan ibu bapa terhadap program tambahan ini, di mana berlakunya gejala ponting kerana murid-murid yang terlalu keletihan untuk menghadiri kelas KAFA setelah belajar pada sesi persekolahan pagi. Malah, pertembungan di kelas KAFA dengan aktiviti-aktiviti sekolah misalnya sukan, kelab, unit beruniform turut menjadi asas murid tidak mempunyai peluang yang mencukupi untuk melibatkan diri dalam aktiviti keagamaan. Malah, masalah pertembungan ini telah mengundang masalah ketidakhadiran murid-murid ke kelas KAFA atau mereka hadir dalam tempoh yang singkat. Masalah ini akhirnya memberi kesan negatif terhadap penghayatan mereka terhadap pembelajaran yang disampaikan. Lain daripada itu, perkembangan anak-anak tidak dapat dipantau seperti tiada wujudnya saluran komunikasi yang berkesan antara guru-guru KAFA dan ibu bapa, dan juga guru-guru KAFA tidak memaklum balas yang mencukupi tentang anak-anak mereka. Ini akan menyebabkan ibu bapa ketinggalan dalam perihal pembelajaran agama anak-anak mereka. Terdapat dua skop kajian dalam kes ini iaitu yang pertama adalah melalui komuniti Seksyen 2 di Bangi serta bahan daripada internet. Skop kajian ini adalah untuk menentukan tahap keperluan kelas Al-Quran dan Fardu Ain bagi komuniti Seksyen 2 di Bangi. Bagi kaedah yang pertama iaitu komuniti Seksyen 2 di Bangi, pekaji telah menyediakan borang soal selidik dalam bentuk Google Form yang telah diberikan kepada responden di Seksyen 2 Bangi untuk menganalisis dan mengumpul data mengenai pandangan mereka terhadap tahap keperluan kelas Al-Quran dan Fardu Ain KAFA di sekitar kawasan Seksyen 2 Bangi. Borang soal selidik itu telah diedarkan secara fizikal dengan memberi mereka mengimbas QR code yang telah disediakan. Selain itu, kaedah yang kedua pula ialah bahan internet di mana pengkaji telah melakukan penyelidikan dan mencari bahan-bahan rujukan di internet mengenai tajuk kajian kes yang telah diberikan iaitu tahap keperluan kelas Al-Quran dan Fardu Ain KAFA di Seksyen 2 Bangi bagi menyelesaikan tugasan tersebut.
Metodologi kajian. Bahagian ini membincangkan kaedah dan teknik-teknik mereka bentuk dan mengumpul data. Kajian yang kumpulan kami telah lakukan ialah berbentuk kuantitatif yang melibatkan tinjauan soal selidik kepada suatu penduduk kawasan berfokus. Menurut Ankenhua 2016, kajian kuantitatif merujuk kepada kajian statistik yang melibatkan bilangan responden yang banyak untuk mengukur suatu pemboleh ubah kajian. Kemudian data-data yang kita peroleh akan dianalisis dan dipamerkan dalam bentuk carta bar atau carta pie untuk lebih mudah difahami. Teknik kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah tinjauan soal selidik. Seramai 104 orang responden yang merupakan penduduk di sekitar Seksyen 2 Bandar Baru Bangi telah menjawab soal selidik ini. Kami telah menyebarkan soal selidik ini di beberapa tempat seperti di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi, Surau Damai Bangi, Balai Komuniti Rukun Tetangga Alisan dan kedai makan di sekitar itu. Mereka dikehendaki mengisi soal selidik ini melalui Google Form yang telah disediakan. Kami juga meminta kerjasama penduduk di sekitar Seksyen 2 Bandar Baru Bangi untuk menyebarkan tinjauan soal selidik ini di grup WhatsApp Rukun Tetangga mereka. Bagi instrumen kajian, soal selidik yang dijalankan mempunyai 6 bahagian. Bahagian A adalah maklumat sosiodemografi, bahagian B ialah pengalaman pengajaran, bahagian C kepuasan terhadap program tambahan, bahagian D adalah pemahaman anak terhadap Al-Quran, bahagian E sokongan kepada keperluan kafah dan bahagian F adalah cadangan. Bagi bahagian A iaitu maklumat sosiodemografi terdiri daripada umur, status perkahwinan, tahap pendidikan, status pekerjaan, jumlah pendapatan seisi keluarga dan bilangan anak. Bagi bahagian B, C, D, E dan F ada pernyataan-pernyataan yang dikehendaki bagi memenuhi objektif kajian. Bahagian B, C, D, E dan F mengandungi pernyataan yang menggunakan skala Likert 5. Skala yang digunakan adalah 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Tidak pasti, 4. Setuju, 5. Sangat setuju. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan kami dengan menerangkan mengenai analisis kajian. Kelas Agama dan Fardu Ain atau singkatannya KAFA adalah kelas yang memberikan pengajaran dan pembelajaran berkait aspek-aspek dasar dalam agama Islam yang menjadi tanggungjawab individu Muslim untuk mengetahuinya. Istilah Fardu Ain merujuk kepada kewajipan yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim tanpa memandang jantina atau usia. Dalam kelas agama Fardu Ain ini, pelajar dapat mempelajari dasar-dasar seperti cara menunaikan ibadah, prinsip-prinsip akhlak, etika serta hukum-hukum syarak yang relevan. Tujuan dari kelas ini adalah untuk memastikan setiap individu Muslim memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjalankan kewajipan agama Islam. Seterusnya, kita akan teruskan pembentangan kita dengan latar belakang kelas KAFA. Kelas KAFA merupakan suatu kewajipan untuk mengetahui agama kerana setiap Muslim harus memiliki pengetahuan dasar tentang agama. Ia memberitahu kita bahawa pentingnya pendidikan Islam iaitu suatu pendidikan yang mencukupi untuk menjalankan kewajipan agama. Kelas ini dikatakan warisan pendidikan Islam tradisional kerana para ulama dan guru agama memberikan pendidikan secara langsung. Ianya penting sebagai pemeliharaan identiti keislaman yang menjadi asas untuk membangun perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Dan kelas ini juga merupakan suatu usaha untuk membangun masyarakat yang berpandukan nilai-nilai Islam, membentuk masyarakat bermoral dan beretika Islam. Sekarang saya akan membentangkan mengenai konsep. Konsep yang pertama ialah Fardu Ain. Fardu Ain ialah pengetahuan tentang agama Islam adalah kewajipan setiap Muslim. Contohnya pemahaman ibadah dan hukum syarak. Kedua ialah pendidikan Islam. Pendidikan Islam ialah pengajaran tentang prinsip-prinsip agama, etika dan moral untuk membimbing perilaku harian. Ketiga ialah pengenalan ibadah wajib. Pengenalan ibadah wajib merupakan pengenalan mendalam terhadap ibadah wajib seperti solat, puasa, zakat dan haji. Keempat ialah pengembangan akhlak dan etika. Pengembangan akhlak dan etika ialah mengembangkan karakter yang baik dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Kelima ialah penekanan pada keagamaan. Penekanan pada keagamaan ialah menekankan keagamaan dalam masyarakat Islam termasuk toleransi dan penghargaan terhadap perbezaan. Konsep yang terakhir ialah pembentukan identiti keislaman. Pembentukan identiti keislaman ialah membentuk dan memelihara identiti keislaman dan pemahaman tentang sejarah Islam.
Seterusnya, saya akan menerangkan punca penubuhan kafar. Yang pertama sekali adalah sebagai respon terhadap kewajipan agama, di mana kita perlu mempelajari fardu ain yang berkaitan dengan ibadah dan kewajipan yang lain. Dan seterusnya, untuk memelihara identiti keislaman, di mana kita dapat menunjukkan individu Muslim yang mempunyai pemahaman yang dalam berkaitan dengan agama. Dan seterusnya adalah untuk menghindari ajaran sesat. Apabila seseorang individu tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang agama, maka ia akan membawa mereka untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Dan seterusnya adalah untuk meningkatkan kesedaran moral dan etika yang diharapkan dapat melahirkan individu yang mempunyai perilaku yang baik dan etika yang benar. Punca yang seterusnya ialah pemahaman mendalam tentang ibadah, iaitu memahami dan mendalami ibadah wajib dan memberikan landasan yang kuat untuk melaksanakan ibadah yang benar. Seterusnya, pengembangan komuniti keagamaan. Sebagai contoh, memperkuatkan komuniti keagamaan dengan menyediakan wadah pembelajaran yang berstruktur. Dengan ini, individu akan saling menyokong dan mengembangkan hubungan yang kuat dalam konteks keagamaan. Punca yang terakhir adalah pemahaman terhadap ajaran Islam dalam konteks moden, iaitu membantu menyelaraskan cara Islam dalam kehidupan moden dan membantu individu menghadapi cabaran zaman sekaligus tetap setia dengan nilai-nilai agama. Terdapat banyak kesan positif yang diperoleh oleh seseorang yang mengikuti kelas agama Fardu Ain dengan serius. Antaranya ialah kesedaran keagamaan. Peserta kelas dapat mengalami peningkatan kesedaran terhadap keagamaan dan peranan Islam dalam kehidupan mereka. Kedua ialah kefahaman yang mendalam. Individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek fardu ain termasuk ibadah, akhlak dan hukum-hukum syarak. Ketiga ialah pembinaan karakter. Kelas kafar ini dapat membantu dalam membina karakter termasuk perkembangan nilai-nilai moral dan etika yang positif. Keempat ialah keterampilan praktis. Peserta dapat memperoleh keterampilan praktis dalam menjalankan ibadah wajib seperti solat dan puasa dengan benar dan penuh pengertian. Kelima ialah pemupukan hubungan keagamaan. Kelas kafar ini dapat menjadi tempat untuk memupuk hubungan keagamaan yang kuat dengan sesama peserta dan komunitas Muslim yang lebih luas. Keenam ialah ketenangan fikiran. Pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama Islam dapat membawa ketenangan fikiran dan hati kerana individu merasa lebih dekat dengan nilai-nilai spiritual. Ketujuh ialah pemahaman kontemporer. Peserta dapat memahami cara menerapkan ajaran agama Islam dalam konteks moden dan membantu mereka menghadapi tantangan zaman dengan perspektif keagamaan. Ke-8 ialah keterlibatan aktif dalam komunitas. Kesedaran keagamaan yang diperoleh dari kelas ini dapat mendorong peserta untuk terlibat aktif dalam kegiatan komunitas dan amal keagamaan. Seterusnya ialah strategi individu, iaitu seseorang itu boleh yang pertama aktif mengajukan soalan dan mengambil bahagian dalam perbincangan, dan yang kedua membuat catatan dan mengulang kaji semula secara berkala, dan yang ketiga menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam kehidupan seharian, dan seterusnya yang keempat iaitu meneruskan pembelajaran di luar kelas supaya dapat menambah ilmu pengetahuan. Jadi yang kelima, bertukar pendapat ataupun pandangan dapat memberikan sudut pandangan baru dan menyokong pemahaman yang lebih baik. Seterusnya yang keenam iaitu refleksi diri berdasarkan pemahaman agama dan memikirkan jalan penyelesaian secara rutin. Dan yang ketujuh, menjalin hubungan baik dengan guru, meminta nasihat, ilmu tambahan jika perlu. Dan yang ke-8, melibatkan diri dengan aktiviti keagamaan seperti ceramah, kegiatan amal dan seterusnya dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman. Dan yang ke-9, berkongsi ilmu dengan orang lain seperti keluarga untuk menguatkan pemahaman. Dan yang ke-10, jangan mudah putus asa, teruskan usaha untuk terus berkembang dalam pemahaman agama. Seterusnya ialah strategi komuniti, iaitu program pendidikan agama yang berterusan. Melaksanakan program pendidikan agama yang berterusan di masjid atau pusat agama. Ini termasuk kelas biasa dan sesi latihan untuk memperkasakan masyarakat dalam memahami agama Islam. Yang kedua ialah komitmen kepimpinan, iaitu dengan menjemput pemimpin masyarakat seperti imam dan pentadbir di masjid untuk menyokong dan mempromosikan kelas agama fardu ain.
Yang ketiga ialah kolaborasi dengan pusat pendidikan Islam, iaitu bekerjasama dengan pusat pendidikan Islam tempatan untuk menyediakan kemudahan dan menyokong kelas agama. Ini dapat meluaskan akses kepada pendidikan agama yang berkualiti. Yang keempat ialah program pembinaan akhlak, iaitu mengadakan program pembangunan akhlak untuk masyarakat yang merangkumi nilai-nilai agama Islam dalam konteks praktikal kehidupan seharian. Yang kelima ialah forum pembincangan, iaitu membentuk forum perbincangan dalam komuniti untuk membincangkan topik agama yang berkaitan. Akhir sekali ialah inisiatif kemanusiaan, iaitu mengintegrasikan nilai kemanusiaan dan amal dalam program kelas agama. Ini bukan sahaja memberikan kefahaman agama, malah menggalakkan amalan kemanusiaan dalam masyarakat. Seterusnya ialah strategi kerajaan. Yang pertama, integrasi pendidikan agama. Jadi kerajaan perlu memastikan kurikulum sekolah umum menerapkan pendidikan agama yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip fardu ain untuk memastikan bahawa anak-anak mendapat pemahaman yang kukuh. Yang kedua, sokongan pendidikan agama di sekolah. Kerajaan perlu memberi sokongan kewangan dan juga sumber daya untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan agama di sekolah-sekolah, termasuklah pelatihan guru dan pengembangan kurikulum yang sesuai. Yang ketiga, program pelatihan guru. Kerajaan perlu menyelenggarakan program pelatihan regular untuk guru-guru agama bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan memastikan bahawa mereka memiliki pengetahuan yang mencukupi tentang ajaran agama Islam untuk disampaikan kepada murid-murid. Yang ketiga, kolaborasi bersama jabatan agama. Kerajaan perlu mendorong kolaborasi antara pemerintah dan jabatan keagamaan untuk menyelenggarakan lagi kelas agama fardu ain di berbagai komuniti. Ini dapat menyokong penyediaan fasiliti dan juga sokongan logistik. Yang kelima ialah inisiatif pendidikan untuk masyarakat. Kerajaan perlulah mengadakan program-program pendidikan untuk masyarakat, contohnya seminar, program berinformasi yang membahas nilai-nilai dan prinsip agama Islam. Yang keenam, perkasakan pendidik. Kerajaan perlu memperkasakan pengajar agama dengan memberikan inisiatif atau peluang pengembangan profesional untuk meningkatkan kualiti pengajaran mereka. Yang ketujuh, penyediaan bahan belajar dan mengajar. Kerajaan perlu menyediakan sumber dan bahan pembelajaran yang berkualiti tinggi, baik dalam bentuk bercetak maupun digital untuk menyokong kelas agama fardu ain. Yang terakhir, kempen kesedaran agama. Kerajaan perlulah mengadakan kempen kesedaran agama untuk meningkatkan lagi pemahaman masyarakat tentang pentingnya kelas agama fardu ain dan memberi kesan positif terhadap perkembangan moral dan etika. Guru agama perlu mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam mengajar kerana yang pertama untuk menyampaikan ajaran dengan benar. Pengetahuan yang mendalam membenarkan guru untuk menyampaikan ajaran agama dengan benar dan akurat. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan kepada siswa adalah sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang sejati. Yang kedua, memberikan pemahaman yang mendalam. Pengetahuan yang mendalam dapat memberikan lagi pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep agama. Guru yang faham akan mampu menjelaskan konteks, sejarah dan implikasi ajaran-ajaran agama dengan baik. Yang ketiga, dapat membimbing dalam praktik keagamaan. Guru agama memiliki peranan dalam membimbing siswa dalam praktik keagamaan harian. Pengetahuan yang mencukupi membantu guru memberikan panduan yang tepat dalam menjalankan ibadah dan kewajipan keagamaan lainnya. Yang keempat ialah membentuk karakter dan moral. Pendidikan agama bukanlah hanya tentang pengetahuan tetapi juga untuk membentuk karakter dan moral. Guru-guru yang memahami prinsip-prinsip agama dapat membantu siswa mengembangkan lagi nilai-nilai moral yang kuat. Yang kelima, guru dapat menjawab pertanyaan siswa. Seperti yang kita tahu, siswa seringkali memiliki pertanyaan-pertanyaan yang kompleks tentang agama. Jadi guru yang memiliki pengetahuan yang luas ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan memahami konteks yang betul dan memberikan klarifikasi yang diperlukan. Yang keenam, membentuk hubungan yang kuat dengan siswa. Guru yang kompeten dalam pengetahuan agama cenderung mengeratkan lagi hubungan mereka dengan siswa. Mereka juga dapat memberikan inspirasi dalam perkembangan rohani siswa. Yang ketujuh, dapat membantu siswa menerapkan nilai-nilai agama. Guru yang memiliki pengetahuan mencukupi dapat membantu siswa mengaitkan ajaran agama dengan kehidupan seharian. Guru-guru dapat memberikan contoh dan senario yang relevan untuk membantu siswa menerapkan nilai-nilai agama dalam tindakan mereka. Yang ke-8, dapat mengadakan diskusi dengan bijaksana. Pengetahuan yang kuat membolehkan guru untuk mengelola diskusi dan debat dalam kelas dengan bijaksana. Ini mempromosikan lagi pemikiran kritis dan memahami perspektif beragam dalam konteks agama. Ke-9, menghindari penyimpangan ajaran. Pengetahuan yang mendalam membantu guru untuk menghindari ajaran-ajaran yang sesat ataupun tidak benar. Mereka dapat memberitahu dengan yakin untuk menolak atau memberikan klarifikasi terhadap interpretasi yang mengelirukan. Yang terakhir, membina kepercayaan terhadap komuniti. Pengetahuan yang mencukupi dapat membantu untuk membina kepercayaan komuniti terhadap guru agama. Contohnya, orang tua merasa yakin bahawa anak-anak mereka akan mendapat pengajaran yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai agama.
So dengan memiliki pengetahuan yang mencukupi ini, guru agama dapat memainkan peranan yang lebih efektif dalam membentuk pemahaman, karakter dan juga praktik keagamaan siswa. Seterusnya, mengapa program tambahan seperti ceramah dan aktiviti keagamaan perlu diwujudkan? Kerana ia memberi beberapa manfaat. Sebagai contoh, yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang agama Islam, memotivasikan dan menginspirasikan setiap individu yang menyertainya, memberikan pengukuhan iman serta nilai-nilai moral, memberi peluang ataupun kesempatan untuk bertanya tentang sebarang kemusykilan, membantu untuk mengembangkan keterampilan ke arah keagamaan, membentuk solidariti dan kebersamaan antara komuniti, dan yang terakhir, memupuk semangat spiritual serta keseimbangan dalam kehidupan. Kesimpulannya, daripada dapatan hasil kajian terbukti sebanyak 98.1% daripada keseluruhan data menunjukkan masyarakat bersetuju untuk mewujudkan program kafar di kawasan Bandar Baru Bangi. Seterusnya, ia menepati tujuan awal untuk melatih pelajar agar mampu membaca Al-Quran dengan fasih dan lancar, serta meningkatkan pengajian Al-Quran dan memberi penekanan yang lebih sistematik terhadap pengajaran fardu ain. Akhir sekali, diharapkan agar semua pihak yang terlibat dapat meningkatkan lagi tahap keperluan program kafar untuk melahirkan pelajar yang berilmu, beriman, berketerampilan dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.